Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saya melihat sangat indah sejarah perjalanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehebatan perjuangan mereka. Di waktu yang sama kita melihat sukarnya mereka berhadapan dengan fitnah yang berlaku khususnya di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan. Semalam kita sedang membicarakan bagaimana Sayyidina Uthman berusaha untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang ada di zamannya. Situasi fitnah dan pemalsuan berita yang disebarkan sehingga berjaya menguasai orang biasa, orang awam, orang-orang yang tidak berpelajaran, bukan sahaja berada di bandar Kufah, tetapi telah tersebar di setiap wilayah yang ada di bawah empayar Islam. Sayyidina Uthman telah memanggil gubernur-gubernur yang penting yang menguasai wilayah-wilayah utama. Semalam Sayyidina Uthman bin Affan telah bertanya kepada seluruh ahli-ahli mesyuarat yang terdiri daripada gubernur-gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Amir, Abdullah bin Sa'id bin Al-As, Amr bin Al-As. Abdullah bin Amir selaku gubernur di Basrah telah menyatakan pandangannya dan kita telah mendengar pandangannya semalam. Malam ini kita akan mendengar pula pandangan daripada Sa'id bin Al-As yang telah dipecat daripada Kufah. Sa'id berkata, "Ya Amiral Mukminin, ihsim anka da', tamakkan penyakit daripadamu, waqta' anka alladhi takhaf, kerak, potong perkara yang membimbangkan engkau, wa'mal bi ra'yi, dan engkau lakukan mengikut pandanganku ini, tusib, nescaya engkau akan benar dan betul." Qala lahu, Sayyidina Uthman terus bertanya kepada Sa'id bin Al-As, "Ma huwa ra'yuk?" Apa dia pandangan engkau? Kata Sa'id, "Likulli qaumin qadah." Bagi setiap puak itu ada pemimpin. "Wa idza halaka qadatuhum tafarraqu." Bila pemimpin mereka hancur, sama ada dibunuh ataupun ditangkap, tafarraqu, mereka akan berselerak, mereka akan berpecah. "Wa ara an taqtula qadata haula al-kharijin al-musyaghibin." Aku berpendapat bahawa engkau sewajarnya membunuh pemimpin-pemimpin golongan pemberontak dan golongan yang menimbulkan kekalutan dan huru-hara ini. "Wa indama taqtulu qadatahum sayatafarraqun." Ketika mana engkau membunuh pemimpin mereka, mereka akan berselisih, mereka akan berbalah, mereka akan berpecah. "Wala yajtami'u lahum amrun." Ketika itu
wala yajtami' urusan mereka tidak akan bersepakat, mereka tidak akan bersepadu. Wa 'allaqa Uthman ala ra'yi Sa'id biqaulih. Sayyidina Uthman terus memberi komentar terhadap pandangan Sa'id bin Al-As dengan katanya, inna hadha huwa ar-ra'. Ini merupakan satu pandangan. Laula ma fih, kalau tidak selain daripadanya, yakni yang dimaksudkan oleh Sayyidina Uthman, pandangan ini adalah betul, pandangan ini adalah tegas, pandangan ini memang boleh qami'ul lil fitnah, boleh mencegah daripada fitnah, boleh menyekat fitnah. Walakinna khutwatahu hiya al-iqdam ala qatl unasin muslimin fi zahir. Tetapi langkah ini merupakan satu gerakan mara untuk membunuh orang ramai di kalangan orang Islam pada zahirnya. Fa kaifa yaqtulul khalifatu muslimina min ra'iyatihi? Bagaimana seorang khalifah boleh membunuh umat Islam di kalangan rakyatnya? Boleh ke? Sayyidina Uthman, memang pandangan ini betul, pandangan ini tegas, pandangan ini memang boleh memotong ataupun boleh menyekat fitnah. Tapi bagaimana pada sudut zahirnya orang akan menilai khalifah akan membunuh orang Islam? Kata pengarang ini, alaysa jawabu Uthman di Sa'id bin Al-As qariban min jawabi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah jawapan Sayyidina Uthman terhadap Sa'id bin Al-As ini hampir dengan apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah memberi pandangan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli za'imil munafiqin Abdullah bin Ubay. Ketika Sayyidina Umar mencadangkan agar dibunuh pemimpin golongan munafik yang ada di Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Indama farraqal muslimin fi ghuzwati Bani Mustalaq, khususnya ketika dia telah memecah belahkan orang Islam dalam peperangan Bani Mustalaq. Sayyidina Umar memberi pandangan kepada Nabi ketika itu, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Biarkan kepada aku, wahai Rasulullah, aku pacung leher Abdullah bin Ubay ini. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, sayaqulun nas, orang ramai akan berkata, inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Sesungguhnya Muhammad telah membunuh rakan-rakannya. Pendekatan yang dibawa oleh Sayyidina Uthman dalam menjawab pandangan Sa'id bin Al-As sama dengan pendekatan yang dibawa oleh bapa mertuanya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah diberi pandangan oleh Sayyidina Umar agar dibunuh Abdullah bin Ubay, bapa ataupun bapa ketua kepada golongan munafik di Madinah Al-Munawwarah. Betul. Inilah yang berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat, memang orang itu kita nampak jahat, kemudian duduk dalam jemaah kita. Tapi kalau kita buat sesuatu, orang akan anggap kita ni berbalah sama dalam jemaah. Ini persoalan besar yang sukar nak dilakukan pendekatannya oleh Sayyidina Uthman. Akhirnya Sayyidina Uthman bertanya kepada Muawiyah tentang pandangannya. Apa pula pandangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah dan menjadi gubernur di Syam? Fa asyara alaihi Muawiyah. Muawiyah memberi pandangan kepada Sayyidina Uthman an yu'ida ummalahu ila buldanihim, agar meminta pegawai-pegawai mereka ini, pegawai-pegawai Sayyidina Uthman kembali ke tanah air masing-masing. Wa an yadbidul umura bihazmin, mereka sepatutnya mengawal suasana dengan penuh ketegasan masing-masing. Wa qala lahu, Sayyidina Uthman terus menjawab kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, wa ana dhaminun laka ahla Syam, aku memberi jaminan untuk engkau mengurus penduduk-penduduk Syam. Okey, siapa pula? Abdullah bin Sa' bin Abi Sarh.
Abdullah bin Sa' bin Abi Sarah terus berkata, Inna nas ahlut tama'. Orang ramai ini golongan yang memiliki ketamakan masing-masing. Memiliki cinta kehendak dunia masing-masing. Fa'atihim min hadzal mal. Jika engkau beri kepada mereka harta daripada kerajaan, ta'atis alaika qulubahum. Nescaya engkau boleh berlembut, boleh melembutkan hati-hati mereka ke atasmu, wahai Sayyidina Osman. Puak manusia ni, lagi-lagi puak ni nak makan je kalau kita kau. Cari makan je. Kalau mau beri pitih ke dia, mau beri harta ke dia, mereka lembutlah hati. Ini pandangan untuk melembutkan hati. Amr bin As mula menyampaikan suatu kata-kata yang pelik, ajiban di Osman kepada Sayyidina Osman. Amr bin As kata apa dia? Aku pula berpendapat, annaka qad rakabtan nas bima yakrahum. Engkau telah melakukan kepada orang ramai perkara yang mereka tidak suka. Fa'tazim an ta'tadil. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan keseimbangan dan keadilan. In abaita, jika engkau enggan, fa'tazim an ta'tazil. Maka hendaklah engkau berazam untuk berpisah, menguzlahkan diri, mengasingkan diri. Fa'in abaita, jika engkau enggan juga, fa'tazim hazman. Jika engkau enggan juga, maka engkau mesti meletakkan keazaman yang kuat. Wamdi quduman, dan maralah ke hadapan. 3 pilihan. 3 pilihan yang aku tengok. Yang pertama, orang ramai ada benda yang mereka tak puas hati padamu. Maka hendaklah engkau berazam memenuhi kehendak mereka. Buatlah keseimbangan dan keadilan sebaik itu. Yang kedua, jika engkau enggan juga, baik, letak jawatanlah. Fa'tazim an ta'tazil. Engkau lucukkan dirimu daripada jawatan ni, duduk seoranglah. Yang ketiga, jika engkau enggan juga, fa'tazim azman. Engkau letakkan keazamu, tekadmu yang kuat. Maka ketika itu, wamdi quduman. Engkau maralah ke hadapan. Berhadapanlah golongan ni. Pilih. Kalau mu tak sabar berhadapan dengan golongan ni, baik tak jawatan. Kalau kamu nak selesai, kamu seimbangkan. Kamu nilailah macam mana buat keadilan. Tapi jika kamu rasa, tak, kamu betul dah, kamu terus berhadapan macam ni, teruskan. Kamu mara ke hadapan. Sayyidina Osman terasa pelik. Wa qad ta'ajjaba Uthman. Sayyidina Osman benar-benar merasa pelik daripada perbicaraan Amr bin As. Wa ma dara, dia tidak tahu, anna Amr, sesungguhnya Amr bin As ini, ma kana jaddan fi qawlih, tidak bersungguh dalam perkataannya, cakap sikit, cakap ada sesuatu benda yang tersurat di dalamnya ataupun tersirat di dalamnya. Wa anna dafi'ahu fi dhalika huwa daha. Dorongan yang membuatkan dia bercakap begitu ialah kepintarannya dan hailah yang dia nak bawa. Sebab dia bercakap kepada Sayyidina Osman tu macam dia beri pilihan. Mu ni ada benda orang tak setuju, kamu kena buat adil. Tapi jika kalau mu tengok mu buat adil dah, kalau mu tak sanggup juga, mu letak jawatan. Tapi kalau kamu tak sanggup juga nak letak jawatan, kamu letak ketegasan kamu, barulah ke hadapan, ikut pandai kamulah nak buat apa pun. Percakapan Amr bin As seolah-olah tidak kemas dalam menyokong Sayyidina Osman, seolah-olah macam tu. Tetapi percakapan Sayyidina Osman itu mendorong dia bercakap begitu kerana ada kepintaran yang difikirkan oleh Amr bin As, ataupun ada hailah yang hendak dibawa oleh Amr bin As. Liyusila risalatan ilal akharin. Tujuannya untuk menyampaikan satu risalah, satu mesej kepada orang ramai. Walihada, oleh kerana inilah perbicaraan seumpama ini, ma antahal ijtima', berhentilah mesyuarat, tamat mesyuarat, tak selesai. Wa tafarraqal qaum, dan pemimpin-pemimpin ini pun pulang. Tafarraqa, berpecahlah ataupun selesailah mesyuarat. Hatta jaa Amr
Sehingga datang balik Amru datang balik ke Sayyidina Osman. Wa qala lahu, dia bercakap balik ke Sayyidina Osman, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, anta a'azzu alayya min dhalik, engkau lebih mulia daripadaku dalam persoalan ini. Walakin alimtu anna qauman bil bad, tetapi aku sedar, aku yakin bahawa golongan yang ada di Al-Bab, Bab ni kawasan yang diperintah oleh Amr bin As di Syria. Kaum aku yang sedang aku pimpin yang ada di Al-Bab, yasma'una kalamana laka, mereka akan dengar perkataan. Mereka tahu juga kadang-kadang benda hak kita mesyuarat ni mereka akan dengar juga, sampai pada mereka percakapan kami ini yang kami bercakap dalam mesyuarat ni kepadamu. Wa isyaratana alaika, dan pandangan kami, isyarat kami untuk engkau. Saya bulu kalamuna, percakapan kami ini akan sampai kepada orang ramai. Ini biasa mesyuarat, tak boleh lari. Lagi-lagi zaman kita ni ada WhatsApp, mesyuarat dah selesai lagi, sebar dah. Biasa. Membuatkan kadang-kadang mencetuskan pandangan orang luar berbeza. Fa ahbabtu an yablughahum qawli laka, aku sangat bercita-cita agar percakapanku tadi dalam mesyuarat tadi sampai kepada orang ramai. Liyathiqu bi, akhirnya mereka percaya kepada aku. Wa ya'lamu anni diddaka, mereka mula tahu bahawa aku ni juga tak setuju dengan engkau. Ni tengok kadang-kadang ada orang yang bijak tu dia ikut pengaruh, dia ikut arus juga. Wa indama qad a'rafa ba'd ma 'indahum wa indaha qad a'rifu ba'd ma 'indahum min makaid, ketika yang sama juga aku tahu setengah daripada apa yang ada di sisi mereka daripada perancangan-perancangan jahat. Fa aqulu laka khairan, aku nak pimpin bagimu satu perkara yang baik. Aw adfa'u 'anka syarran, aku memang nak mempertahankan daripadamu sesuatu yang buruk. Memang aku nak bawa engkau ke arah kebaikan dan aku akan tahan, aku akan tolak daripadamu segala keburukan. Tapi aku sedar orang ramai sekarang, khususnya rakyat aku yang ada di bawah di Al-Bab, mereka juga mesti dengar percakapan aku, dan percakapan aku ini nak menunjukkan aku ni seimbang, bukan menjadi penyokong kamu sangat. Radhiyallahu anka ya Amr bin As, moga-moga Allah Ta'ala meridai engkau wahai Amr bin As, kata pengarang ini. Ma ab'ada, sangat jauh. Ma ab'ada nazaruk, sangat jauh pandanganmu wahai Amr bin As. Ma ab'ada nazarak, ada sesuatu yang membuatkan pandanganmu jauh. Wa aktsara daha'ak, sangat banyak hailahmu dan kecerdikanmu wahai Amr bin As. Ni Amr bin As terkenal dia. Ni politik yang tidak salah sebenarnya, dia satu nak menyelesaikan masalah bagaimana hadapi. Akhirnya Sayyidina Osman pun mengarahkan semua pegawai-pegawai dan gubernurnya pulang ke tempat masing-masing. Dan ini berlaku pada tahun 34 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha bil munasib mimma asyaru bihi alaihi, dia mula mengambil apa yang sesuai daripada pandangan-pandangan yang telah disampaikan kepadanya. Dia ambil, dia tengoklah pendekatan, kata saya. Walakin as-sabai, tapi di waktu yang sama kita juga kena sedar sabaiyin, golongan gerakan sabaiyah, golongan penentang ini terus menyebarkan cerita-cerita bohong, khabar-khabar angin dan berita-berita palsu. Terus sebar. Sebab tu tolong beritahu kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kalau ada orang datang jumpa kita, ada orang kata siapa? Orang ni baik. Baik macam mana pun, kadang-kadang orang yang baik itu dia pernah dipengaruhi oleh orang lain. Melainkan kalau apa yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat kita, kita tanya dia sendiri. Dia bercakap betul ataupun tidak. Ini yang menyelamatkan fitnah. Ini yang menyelamatkan kita daripada fitnah. Yang menyelamatkan kita daripada khabar angin. Ini yang berlaku di zaman Sayyidina Osman dan juga berlaku di sepanjang sejarah ummah. Wa kanu yatakatabuna wa yatarasalun fima bainahum. Mereka terus berinteraksi, mengadakan komunikasi dan hubungan surat menyurat di antara mereka.
Wa kanat marakizu quwwatihim thalathah. Pusat kekuatan mereka ada 3. Mesir, tempat tinggal Abdullah bin Sabah. Kufah, pemimpinnya yang ada di Kufah Yazid bin Qais. Ashtar, dan di Basrah pemimpinnya adalah seorang perampok yang jahat, Hakim bin Jablah. Ni yang ada. Pusat yang kuat mencetuskan fitnah dan terpengaruh dengan fitnah ni ada 3. Yang pertama Mesir, yang kedua Kufah, yang ketiga Basrah. Wa wasalatis syakawa ala Uthman. Aduan-aduan banyak sampai kepada Sayyidina Uthman. Bila banyak aduan sampai Sayyidina Uthman pun, kumpullah ahli mesyuarat dia di kalangan ahlul hadli wal aqdi fil Madinah, di kalangan penasihat ahli mesyuarat, majlis syura dia di Madinah. Wa qala lahum, Sayyidina Uthman berkata kepada ahli mesyuarat dia, antum syurakai, kamu adalah rakan-rakan kongsiku. Wa syuhudul mu'minin, kamu menjadi saksi terhadap orang-orang beriman. Fa asyiru alayya, nyatakan pandangan kamu kepadaku. Allah, Sayyidina Uthman berhadapan dengan suasana yang sangat getir. Kita cuba bayangkan macam mana Sayyidina Uthman nak berfikir berhadapan, bukan dalam kampung dia, bukan dalam negeri dia, bukan dalam daerah dia, tapi dalam empire Islam. Qalu lahu, ahli-ahli mesyuarat yang dipanggil oleh Sayyidina Uthman, yang hebat-hebat, yang baik-baik, memberi pandangan. Mereka berkata, nusyiru alaika an tab'atha ila al-amsar rijalan minal Madinah. Kami memberikan pandangan kepada engkau agar engkau mengutuskan di kota-kota besar itu rijalan, di kalangan tokoh-tokoh, di kalangan pemimpin Madinah. Mimman tathiqu bihim, yang kamu percayai, yang kamu yakini terhadap mereka. Liyattali'u ala ahwal muslimin, supaya mereka dapat menyelidik dan mengkaji tentang keadaan orang-orang Islam. Wa yaqifuna ala akhbarihim, dan mereka mengambil tentang berita-berita mereka. Wa yata'arrafun, dan mereka mula mengenal pasti terhadap hakikat apa yang dipindahkan daripada tentang gubernur-gubernur dan tentang pemimpin-pemimpin yang ada di Madinah, yang ada di kota-kota besar. Wayang syirun, dan apa yang disebarkan oleh orang ramai daripada percakapan dan riwayat-riwayat, perkhabaran, berita-berita. Wayata'akkadun, dan utusan ini boleh mengenal pasti min sihhati dzalik, tentang kesahihan cerita-cerita yang berlaku di kota-kota itu. Laqad arada mustasyaru Uthman min kibaris sahabah. Ahli-ahli mesyuarat Sayyidina Uthman menghendaki di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, alla yaktafi Uthman bitaqarir al-wulah wal umara, agar jangan berpada dengan ulasan-ulasan taqarir, dengan ulasan-ulasan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin dan gubernur-gubernur wilayah-wilayah. Jangan cukup dengan pemimpin di atas ni. Cuba kamu pergi atas orang yang kamu percaya untuk buat catatan. Wa innama yattasilu bin nas, kerana pemimpin-pemimpin besar yang akan buat selidikan dan kajian di bawah ini akan bertemu dengan manusia dan orang awam yang ada di bandar-bandar itu. Bi an yursila rijalan, bahawa hendaklah engkau menghantar rijalan, tokoh-tokoh, umana, yang amanah, litaftish, untuk menyiasat, wat tahqiq, untuk mengenal pasti, wat tadqiq, dan melakukan penelitian. Tengok, kaji. Atau jangan cukup dengan laporan daripada pemimpin-pemimpin, takut berlaku sungguh, buat kajian sungguh, telitinya. Faqad akhadha Uthman bihadha ar-ra'yi al-wajih. Sayyidina Uthman mengambil pandangan yang penuh dengan panduan ini. Wa arsala rijalan mawthuqin, dia telah menghantar tokoh-tokoh yang dipercayai di keperbagaian bandar, kampung, negeri dan pusat di negara Arab, Mesir, Syam, Iraq, Parsi, agar mereka dapat mengumpulkan untuknya berita-berita di kota-kota ini, di kampung-kampung ini. Wa yattali'u, dan mereka menyelidik ala ahwalin nas, terhadap keadaan orang ramai.
Wa kana mimman arsalahum, adalah di antara yang diutus oleh Sayyidina Uthman li hadhihi al-muhimmati taftishiyah, untuk menghantar kerja-kerja penyidikan dan penyiasatan ini. Yang pertama, Muhammad bin Maslamah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, haitsu wajjahahu ila al-Kufah, yang dihantar ke Kufah. Yang kedua, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dihantar menuju ke Basrah. Ammar bin Yasir dihantar menuju ke Mesir. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dihantar menuju ke Syam. 4 orang ni dihantar ke kota yang besar. Di samping yang lain, kota ni yang paling besar, yang dihantar ke kota-kota besar. Kerana kota-kota inilah yang menjadi pusat ledakan fitnah yang ada. Ba'dama qamal mawfidun al-rasmiyun, ketika mana delegasi rasmi ini telah melaksanakan tugas-tugas penyiasatan mereka, mereka semua kembali bertemu dengan Sayyidina Uthman. Illa Ammaran, malaikat Ammar bin Yasir. Kalau lain balik, Ammar lambat balik, lewat balik. Wa qaddamu taqarirahum ila Uthman. Selain daripada Ammar bin Yasir, semua yang lain pulang telah menyatakan ulasan-ulasan mereka kepada Sayyidina Uthman dan ahli mesyuarat. Wa qalu, mereka berkata, ma ankarna fima ra'ayna syai'an, kami tidak pernah menafikan apa yang kami lihat sedikit pun. Kami tidak mengingkari apa yang kami lihat sedikit pun. Yakni kami melihat sesuatu yang baik yang tidak boleh diingkari. Wala ankara a'lamul muslimin fi tilkal budan syai'an, dan pemimpin-pemimpin Islam yang dikenali juga tidak pernah mengingkari tentang sesuatu pun yang ada di bandar-bandar itu. Tidak ada apa-apa komen, kritikan. Tak. Wal wulah adiluna ma'a ra'iyah. Semua gubernur-gubernur sangat adil bersama dengan rakyat mereka. Wa yu'adduna wajibatihim lahum, mereka melaksanakan kewajipan mereka. Wa yaqumuna alaihim, mereka memang berdiri melaksanakan tugas mereka. Wa buldanul muslimin fi khair, tanah air orang Islam seluruhnya berada dalam kebaikan. Ini ulasan secara umumnya. Wan nata'ij, keputusannya, rumusannya, allati kharaja biha as-sahabah al-mawfidun as-sadiqun, sahabat-sahabat yang hadir dalam delegasi yang benar ini pulang dan membawa satu keputusan. Tukadzibuna al-isya'at, iaitu mereka mendustakan semua berita-berita angin. Wal iftira'at, berita-berita palsu. Wal akadzib, cerita-cerita bohong. Allati kana yu'allifuha, yang mereka tulis, yang mereka sebarkan. Wa yakhtaliquha, yang mereka rekakan, yang mereka ciptakan. Wa yadu'ha saba'iyun, yang dibuat, yang dicipta oleh golongan saba'iyun. Wa yaz'amuna annaha muntashirah fi biladil muslimin, mereka menyangka bahawa segala berita bohong ini sebenarnya telah disebarkan di tanah air umat Islam. An zulmil wulah, tentang kezaliman gubernur. Wa jaraimihim, tentang jenayah mereka. Wa ma'asihim, penderhakaan mereka. Wa ihmalihim umur ar-ra'iyah, tentang kecuaian mereka dalam mengurus kepentingan rakyat. Ini semua cerita bohong yang disebarkan oleh golongan Sabaiyun. Tidak, bila kami turun ke bawah, kami lihat bagus, comel, buat program bagus. Tak, ada golongan yang jahat ni ambil peluang. Inilah, kalau ada orang yang zaman sekarang ni jenis macam Ibn Sabah, teruk sangat. Baliklah, fikirlah. Adal mawfidun, semua rombongan ini pulang, malaikat Ammar bin Yasir. Malaikat Ammar yang Yasir yang dihantar ke Mesir, tak balik. Haitsu, tak balik macam mana? Haitsu stabta'ahu Uthman, Sayyidina Uthman menganggap lambat dia pulang. Wa mustasyaruh, dan ahli musyawarah juga lambat Ammar bin Yasir ni pulang. Wa zannu annahu qad qutil, mereka menyangka mungkin Ammar bin Yasir telah dibunuh. Wa ba'da hin,
beberapa ketika wasala ila Uthman, sampai kepada Sayyidina Uthman, kitabun, satu surat, min Abdullah bin Sa' bin Abi Sarah, gubernur yang memerintah Mesir. Nama dia Abdullah bin Sa' Abi Sarah, tulis surat kepada Sayyidina Uthman. Yukhbiruhu fih, dia telah menceritakan tentang Ammar bin Yasir di dalam surat itu. Anna qauman minal musyaghibin wal kharijin qad istamalu Ammar ibn Yasir wa atharu alaihi. Kata Abdullah bin Sa', puak-puak yang mencetuskan kekalutan dan golongan pemberontak telah berjaya mempengaruhi Ammar bin Yasir, telah istamalu, telah mempengaruhi dan menimbulkan kesan terhadap, mempengaruhi dan menguasai dan menarik Ammar bin Yasir. Istamalu, mereka berjaya menarik, dan mereka juga berjaya mempengaruhi Ammar bin Yasir. Di antara yang berjaya mempengaruhi Ammar bin Yasir ialah Abdullah bin Saba ataupun Ibnu Sauda, Khalid bin Maljam, Sudan bin Hamran, Kananah bin Bish. Semua ni pemimpin-pemimpin Bani Sabak, pemimpin gerakan Sabak yang ada di Mesir. Mereka berjaya menemui Ammar bin Yasir. Ta'allama Uthman wa mustasyaruh. Uthman dan ahli mesyuaratnya mula merasa sakit, mula merasa pedih tentang perbuatan Ammar bin Yasir. Wa ta'athurihi bi kalami haula al-khawarij wastimalatihim lahu. Dengan sebab pengaruh, dengan sebab Ammar bin Yasir mula terpengaruh dengan percakapan pemberontak-pemberontak dan mereka, dan berjaya menarik Ammar bin Yasir kepadanya. Walaupun tulisan ini agak ada di kalangan ahli sejarah tidak bersetuju dengan pandangan ini dan menyatakan bahawa tidak tepat Ammar bin Yasir mempengaruhinya ataupun berjaya dipengaruhi oleh golongan ini. Dengan sebab riwayat-riwayat yang di antara periwayat-periwayat itu yang tidak kuat. Terserahlah kepada ahli-ahli sejarah. Tetapi kita jangan membaca sejarah ini dengan kita merasakan sesuatu dalam hati kita buruknya para sahabat. Tidak. Tapi kerana fitnah yang berlaku. Fitnah yang berlaku. Bahkan pengarang ini sebut, وَقَدْ كَانَ Ammar غَاضِبًا. Sebab apa? Pengarang ini kata kenapa Ammar bin Yasir ini berjaya dipengaruhi oleh gerakan ini, golongan ini. Kerana Ammar bin Yasir sebenarnya tidak kenal puak ni. Dia tak kenal puak ni. Golongan yang mencetuskan huru-hara, sebab golongan ni mengaku Islam masalahnya. Mengaku Islam, pergi masjid, semayang. Tidak. Tunjuk baiknya percakapan mereka. Tapi mereka merancang sesuatu yang buruk. Maka Ammar bin Yasir dengan hati yang baik. Wa qad kana Ammar, di antara yang membuatkan kemungkinan Ammar terpengaruh dengan cakap-cakap Ibnu Saba dan golongannya ini, kata pengarang, kerana Ammar ini marah kepada Sayyidina Uthman terhadap satu perkara yang berlaku antara dia li'amrin jara min Ammar, tentang satu perkara yang pernah berlaku daripada Ammar. Fa'addabahu Uthman, Sayyidina Uthman telah pernah menjatuhkan hukuman ta'dib, hukuman ta'zir pada Ammar bin Yasir. Falam yangsahu Ammar, Sayyidina Ammar tidak melupakan hukuman yang pernah dijatuhkan oleh Sayyidina Uthman kepadanya. Walakinna Uthman nasiyahu, tapi Sayyidina Uthman telah melupakannya. Sayyidina Uthman menganggap kawan-kawan biasalah buat salah, tapi kerana keadilan Islam, siapa sahaja buat salah kena jatuhkan hukuman. Lepas kena hukum, Sayyidina Uthman lupa dah. Tapi Ammar katanya tidak pernah lupa terhadap apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman terhadapnya. Wa ja'ala Ammaran, kerana Sayyidina Uthman lupa, Sayyidina Uthman menjadikan Ammar orang yang dipercayainya. Fa arsalahu bihadhihi almuhimma 'azima ila Mesir. Maka sehingga dia menjadikan dan dia memutuskan Ammar melaksanakan tugas yang besar ini di Mesir. Kerana dia percaya
Dia sahabat Nabi. Ammar bin Yasir sahabat Nabi, rakan yang hidup lama. Walakin as-sabaiyin, tapi golongan sabaiyin atharu, berjaya mempengaruhi Ammar bin Yasir. Wa atharu kawamina nafsih, mencetuskan rasa kemarahan dalam lubuk jiwanya. Fantalala amru alaihi, tertipulah perkara ini ke atas Ammar bin Yasir. Fantala in khada'a, tertipulah urusan ini. Bila golongan ni bercakap, akhirnya Ammar bin Yasir tertipu. Wa athara kalamuhum fih, percakapan golongan ini berjaya mempengaruhi Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ini yang disebut oleh ahli-ahli sejarah. Hanya ada ahli sejarah yang mengulas tentang riwayat cerita ini kerana kasih terlalu kepada para sahabat mempertikaikan riwayat ini. Tak apa. Sebab darbi Osman, pengarang ni cerita sikit. Sebab Sayyidina Osman memukul Ammar kerana telah berlaku perbalahan antara Ammar bin Yasir dengan Abbas bin Utbah bin Abi Lahab. Sehingga hamala Ammar ala Abbas, sehingga Ammar ini bersikap kasar terhadap Abbas. Wa akarah wa darabah, menapanya dan memukulnya. Summa taqazafa, bila berbalah dua orang ni, ialah berbalah manusia tuan-tuan. Taqazafa, masing-masing mulalah menuduh masing-masing. Tuduh, qazaf, tuduh melakukan sesuatu maksiat. Faqadhaba Abbas Ammaran, Abbas menuduh Ammar. Wa qadhafa Ammar Abbasan, Ammar juga menuduh Abbas. Tuduh, qadhafa ni biasanya tuduh melakukan sesuatu maksiat, zina. Qadhaf. Akhirnya sampai pada Sayyidina Osman. Wa qad aqama Osman, Sayyidina Osman telah melaksanakan ke atas dua-dua orang ni hukuman hudud qadhaf. Wa darabahuma, pukul mereka berdua. Wa nasiyal amr, bila melaksanakan hukum hudud, jatuh hukuman, Sayyidina Osman melupakannya. Beginilah biasanya. Tak, Sayyidina Osman melupakanlah. Wa ba'atha Ammaran, dia atar Ammar ke Mesir liyakuna mawfadahul khas, untuk menjadi delegasinya yang khas, dutanya yang kutus untuk buat kajian. Wastaghalla as-sabaiyun hadhihi al-hadithah. Wah, ni dia buat kajian. Seorang-seorang tu dia buat kajian. Orang ni macam mana, orang ni macam mana, orang ni macam mana. Mereka telah mengambil kesempatan terhadap peristiwa yang pernah berlaku antara Ammar dengan Sayyidina Osman. Nak mencetuskan sesuatu perkara. Wa dhakkaru Ammaran biha. Mereka mula menceritakan, memperingatkan Ammar tentang pukulan hukum hudud yang pernah dibuat oleh Sayyidina Osman terhadap dia. Kalau kita kau cerita ni, Sayyidina Osman, mungkinlah cerita dalam masa kita, Sayyidina Osman kepok ni lah dia cerita. Ni Sayyidina Osman tu boleh percaya. Kamu dia buat hukuman, sedang kamu seorang sahabat Nabi, kamu ni mungkin nak berbalah macam biasa je. Tiba-tiba dia jatuhkan hukuman hudud depan kamu, memalukan kamu. Osman ini sebenarnya dia nak memalukan kamu. Seolah macam itulah. Tapi tidak ada riwayat macam tu. Tapi ceritanya, golongan ini mula mempengaruhi dan menyebut tentang peristiwa ini kepada Ammar bin Yasir. Wastamaluh, akhirnya mereka berjaya menarik perhatian Ammar bin Yasir. Ghafarallahu lah, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kesilapan Ammar bin Yasir ini. Ini riwayat yang disebut dalam kitab ini. Saya ulang balik, ada ahli-ahli sejarah menolak cerita ini kerana riwayatnya tidak kuat. Tak apa, kita nak ambil pun tak apa, kita tak ambil pun tak apa, tapi dalam hati kita jangan terasa bahawa sahabat Nabi ini hina. Jangan. Mereka manusia, mereka bukan Nabi, mereka tidak maksum, kemungkinan melakukan kesilapan, tetapi hakikatnya mereka adalah sahabat Nabi yang menjadi ahli-ahli syurga yang dipilih. Mereka adalah golongan yang paling baik di kalangan manusia, jauh dengan kita. Walaupun mereka melakukan kesilapan itu akan diampunkan oleh Allah insya-Allah. Arsala Utsman ila Abdullah bin Sa'd.
Sayyidina Osman telah menghantar kepada Abdullah bin Sa'd Ammar ni, wa talaba minhu an ya'tu bi Ammar ila al-Madinah mukarraman. Sayyidina Osman telah menghantar surat kepada Abdullah bin Sa'd dan meminta daripada Gubernur Mesir agar mengarahkan Ammar dibawa ke Madinah mukarraman, untuk dimuliakan. Wa akramu Ammaran, mereka memang menghormati Ammar. Wastaqdamuhu lil Madinah, mereka bawa Ammar pulang ke Madinah. Walamma dakhala Ammar ala Uthman, tak kala Ammar ni masuk bertemu dengan Sayyidina Osman, tabahu, Sayyidina Osman mencercanya, memarahinya, ala ma hasala minhu fi Mesir, atas apa yang berlaku di Mesir. Wa kana mimma qala lahu, di antara perkara yang disebut oleh Sayyidina Osman kepada Ammar, ya Aba Yaqzan, wahai ayah yang memiliki kesedaran dan penjagaan yang tinggi, qadhafta bin Abi Lahb, engkau pernah menuduh Abbas ibn Abi Lahb ba'da an qadhafaka, selepas dia tuduh engkau, awak tuduh dia. Biasalah bila berbalah ni mulut cakap. Fa aqamtul hadda alayka wa alayhi, aku telah melaksanakan hukum hudud ke atas engkau dan ke atas dia. Aghadibta alayya, adakah engkau marah kepadaku? Li'anni akhadtu laka bihaqqika minhu, kerana aku ambil bagimu hak engkau daripadanya. Wa akhadtu lahu bihaqqihi minka, aku mengambil baginya haknya daripada engkau. Adakah engkau marah kepada aku ni kerana bila engkau saling menuduh-nuduh, akhirnya aku hukum engkau, aku hukum dia? Kenapa? Summa qala Osman, Sayyidina Osman berkata lagi, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni qad wahabtu ma baini wa baina ummati min mazlamatin, sesungguhnya aku memberikan apa sahaja di antara aku dan umatku, sesuatu kezaliman yang aku buat, aku rela, ya Allah, ya Tuhanku, aku rela. Ma baina, tidak ada berlaku kezaliman sekali. Inni qad wahabtu, aku sanggup menyerahkan. Allahumma inni ataqarrabu ilaika biiqamati hududika ala kulli ahadin wala ubali. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mendekatkan diri kepadamu dengan melaksanakan hukum hududmu ke atas semua orang. Aku tak kira manusia nak marah siapa sahaja, kalau mereka buat salah aku akan hukum, kata Sayyidina Osman. Ukhruj anni ya Ammar, keluar engkau daripada aku wahai Ammar. Wahal yulamu Uthman al-Khalifah, adakah layak Sayyidina Osman selaku khalifah memukul Ammar dan menjatuhkan hukuman ta'zir kepada salah seorang di kalangan anggota ummah ini, walaupun dia seorang sahabat yang mulia seperti Ammar bin Yasir? Bukan salah. Adakah kita hendak dicerca? Hal yulam, adakah hendak dicerca Sayyidina Osman kerana dia melaksanakan hukuman terhadap orang yang melakukan kesalahan walaupun yang buat salah itu sahabat Nabi? Alam yadrib Umar al-Khattab bidarrah, tidakkah Sayyidina Umar pernah memukul dengan tongkatnya beberapa orang sahabat Nabi yang mulia kerana hukuman ta'zir, kerana ta'dib untuk mereka, seperti Amr bin As, Sa'd bin Abi Waqqas, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab pernah dipukul oleh Sayyidina Osman atas hukuman ta'zir. Adakah Sayyidina Umar salah? Wa hal nudhiru min Ammar aw ghairihi min as-sahabatil kiram an yakunu ma'sumin, adakah kita mahu Ammar dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lain mereka maksum minal ma'akhidh wal ma'asi, daripada kesalahan dan daripada dosa? Ma'annahu laysa indana ahadun ma'sum, sedangkan tidak ada seorang pun di kalangan mereka di sisi kita melainkan yang maksumnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tak nak terima dan kita nak cerca Sayyidina Osman? Tidak. Adakah kita nak cerca sahabat Nabi yang melakukan kesilapan ini? Tidak, kerana mereka manusia, tapi mereka memiliki kehebatan. Khairu ummah, yang pernah berjuang dengan penuh kesulitan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mungkin wal jaiz, mungkin dan harus mereka melakukan dosa dan kesilapan. Ammar dan orang-orang lain di kalangan sahabat Nabi
Dan di antara hak pemimpin, dijatuhkan hukuman terhadap orang yang bersalah. Wa yu'addibal mukhalif, mesti dihukum, dikenakan hukuman ta'dib, ta'zir bagi orang yang menyanggah undang-undang. Sawa'un kana Umar atau Uthman. Sama ada Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Uthman. Kerja semua pemimpin. Sayyidina Umar pernah pukul Amr bin As. Sayyidina Umar pernah pukul Sa'd bin Abi Waqqas. Sayyidina Umar pernah pukul Muawiyah kerana sahabat Nabi ini pernah melakukan kesilapan. Apakah salah Sayyidina Uthman memukul Ammar? Tetapi kadang-kadang konflik di kalangan sahabat Nabi ini diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam. Ini juga diambil kesempatan di zaman kita ni. Orang ni kemungkinan pandangan dia berbeza sikit. Musuh Islam mulalah masuk untuk membuatkan kita bertelingkah, berselisih, akhirnya berbalah, mencetuskan perbalahan di kalangan ummah. Wa iyazubillahi min zalik. Kita akan sambung insya-Allah malam besok. Minta maaf kerana saya ada urusan, tidak sempat untuk berkuliah. Kita akan sambung seterusnya selepas itu insya-Allah. Wallahu taala.